Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, video pertama untuk kita punya program Countdown to ADMAT Trial. Okey, trial untuk sekolah kita telah ditetapkan pada 28 Oktober 2020 untuk subjek ADMAT dan tinggal lagi 34 hari. Jadi jom kita gunakan baki 34 hari ini untuk kita study, kita ulang kaji semula tajuk fungsi. Okey, cikgu akan buat untuk program countdown ini soalan-soalan kertas 1. Okey. So hari ni kita akan bincang modul pintas 2019, Trial Selangor set 1 dan set 2. Okey, semuanya adalah yang melibatkan tajuk fungsi. Jadi kalau kita perhatikan setiap tahun dalam kita punya paper trial akan keluar 2 soalan untuk tajuk fungsi. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Okey, walaupun dia tulis ni soalan nombor 2. So apa dia kata? Rajah 2 menunjukkan hubungan antara set A dan set B. Ini set A, ini set B. So soalannya, nyatakan julat bagi hubungan itu. Apakah julat? Ingat lagi tak julat? Julat mestilah yang melibatkan image yang ada objeknya. Baru kita kira sebagai julat. Jangan awak pergi salin semua image jadi julat. Tak boleh. Okey. Dan julat ni pun dia ada cara menulis dia. Awak kena tulis dengan menggunakan tata tanda set. Okey, iaitu awak buat tanda begini. Tanda tanda set kan. Nama pun set A, set B. Okey. So tadi cikgu kata julat tu adalah image yang ada objek. So kita tengok image kita. Okey, mana nak tahu mana satu image, tengok arah gerakan anak panah. Okey, tengok arah gerakan anak panah. Daripada mana itu adalah objek, ke mana itu adalah dia punya image. Okey. So dia ke sini, ke nombor 16 dan ke nombor 4. Jadi julatnya adalah 4 dan 16. Okey, tulislah properly. Tulislah nombor kecil dulu. Walaupun sebenarnya kalau awak tulis 16 4 tetap jawapan awak diterima. Okey, so untuk jawapan ni markahnya cumalah 1 markah sahaja. Tetapi 1 markah itu boleh membawa maksud gagal ataupun lulus. Okey, kita pergi ke soalan yang kedua. Dia suruh awak tentukan sama ada hubungan itu ialah suatu fungsi. Bila dia suruh tentukan, okey, so jawapan awak sama ada fungsi atau bukan fungsi. Itu sahaja, tak complicated langsung. Okey, so apa yang menyebabkan sesuatu hubungan itu kita panggil dia sebagai fungsi? Okey, hanya ada 2 keadaan sahaja, iaitu apabila 1 kepada 1, okey, dan juga banyak kepada 1. Okey, mudah cerita, fungsi ini bila mana awak hanya memetakan satu image sahaja. Tak kisahlah objek tu banyak objek yang sama kongsi satu image, boleh. Itu adalah fungsi. Okey, syarat dia mesti petakan satu image sahaja. Kalau contoh 2 ni, dia memetakan 4 dan 10. Jadi automatik set itu bukanlah fungsi. Okey, sebab dia memetakan 2 image. Syarat dia mesti memetakan satu image sahaja. So bila dia petakan satu image, maksudnya hubungan dia sama ada 1 kepada 1 ataupun banyak kepada 1. Okey, contohlah, tapi dalam set kita ni 1 kepada 1 hubungan dia. So adakah dia fungsi? Yes, ianya adalah fungsi. So jawapan untuk B, awak cuma perlu tulis fungsi. Itu sahaja. Okey, terus dapat full mark, 1 lagi markah. Total markah adalah 2 markah. Masih lagi dalam set 1, kita pergi ke soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 4. Kita soalan nombor 2.
And then sekarang soalan nombor 4. Markahmu dah naik sikit. Dah jadi 3. Okay, apa soalan dia? Dia bagi awak G kepada X memeterkan X tambah 4. Okay, maksudnya dia bagi awak tata tanda fungsi. Awak boleh ubah tata tanda fungsi ini kepada persamaan fungsi. Iaitu Gx sama dengan X tambah 4. Ini adalah tata tanda fungsi. Ini adalah persamaan fungsi. Okey, kita teruskan. Soalannya, dia suruh awak cari G negatif 1. Ya Allah, senang soalan. Aduh. Okey, kan awak dah ubah kan dalam bentuk tata tanda fungsi. Jadi, apabila awak gantikan sekarang daripada Gx kepada G negatif 1. Okey, G negatif 1. Apa maksudnya? Gx ni, bila dia fungsi G memeterkan objek X, okey, jadi di sebelah kanan ni akan ada X. Sekarang ni bila G ni dia memeterkan objek negatif 1 kepada, kita tak tahu Y dia lah sekarang. So kita akan ganti X ini juga dengan negatif 1. So tengok Gx, X ganti negatif 1. Okey, dalam soalan. Jadi pada persamaan X juga kita perlu ganti dengan negatif 1. So sini negatif 1 tambah 4. So dapat berapa negatif 1 tambah 4? Kita dapat 3. So G negatif 1 jawapannya adalah 3. Okey, so soalan ni simple now. Jadi dia hanya ada markah untuk nilai sahaja, iaitu jawapan akhir. Okey, kita pergi ke soalan B. Soalan B, dia kata nilai K dengan keadaan G songsang K. Okey, ni fungsi songsang sama dengan 6. Okey, apa yang kita faham tentang fungsi songsang? Kalau kita ada, ini cikgu nak kena bagi awak faham dulu ni untuk fungsi songsang. Kalau tidak, sampai ke bila-bila pun awak asyik tak ingat lagi nanti kan fungsi songsang ni nak buat macam mana. Okey, contoh sikit dekat sini. Contohnya kita ada X memeterkan Y. Okey, X memeterkan Y. Apabila X memeterkan Y, fungsinya adalah Gx. Apabila Y yang memeterkan kembali X, fungsinya adalah G inverse X. Okey, dan arti kata lain kita boleh kata Gx, okey, bila awak buat Gx, awak akan dapat Y, iaitu image. Tetapi bila awak buat G inverse X ataupun G songsangan X, awak akan dapat X semula. Okey, iaitu dia punya objek. Itu idea dia. So macam mana kita nak buat? Awak kena tukarkan dulu daripada Gx kepada G inverse X. Kemudian baru kita masukkan K dan juga 6. Okey, kita akan tukar Gx kepada G inverse X. Okay, cikgu akan salin Gx dulu dekat sini. Okey, Gx kita adalah X tambah 4. Jadi berdasarkan apa yang cikgu buat tadi, Gx sama dengan Y kan? Jadi Y adalah X tambah 4. So awak boleh guna, katakan okay, Y sama dengan X tambah 4. Dan awak nak G inverse. G inverse sama dengan X. Jadi sekarang yang sini awak tinggalkan X sahaja. 4 ni bawa ke kiri. So awak akan dapat Y, 4 akan jadi negatif 4 sama dengan X. Okay, awak dapat itu. So basically sebenarnya awak dah dapat Gx. Sebab dia kata G inverse X, sorry. Awak dah dapat G inverse X. Sebab dia kata G inverse X adalah X. So just salin. Tapi jangan salin membuta tuli. Okay, sebab ini adalah G inverse X. So dia punya pun boleh ubah di sebelah kanan juga, perlulah X. Okay, so G inverse X adalah Y ni tukarkan kepada X. X tolak 4. Pemboleh ubah akan ikut fungsi dia. So kita dah dapat G inverse X. Soalan dia bagi G inverse K. Nampak kan? Nampak lagi? Oh, tak nampak lah soalan. Dia bagi G inverse K sama dengan 6. Kita ada G inverse X sama dengan X tolak 4. Okay, so apa yang kita boleh buat? Kita tukarkan dulu X ini ke dalam K. Okay, kita tukarkan dulu G inverse K.
Okey, bila kita tukar X ni kepada K, maksudnya X di sebelah kanan, bahagian persamaan juga perlu ditukar kepada K. So, kita dapat K tolak 4. Okey, lepas tu kita tengok. Dia kata G inverse K nilainya adalah 6. Jadi, kita boleh samakan dekat sini 6. Sama dengan K tolak 4. So, boleh tak kita cari nilai K sekarang? Okey, dah tentulah boleh. Macam mana nak cari nilai K? Just bawa je lah negatif 4 ni ke kiri. So, kita akan dapat K sama dengan negatif 4 bawa pergi kiri dapat 4. 6 tambah 4 kita dapat 10. Okey, so terus dapat jawapan. Siapa yang kira betul dapat 10, automatik markah dia akan dapat 2 markah. Okey, dapat full markah. Tapi siapa yang berjaya buat sampai sini sahaja, berjaya tukarkan inverse, dia akan dapat B1. Okey, pemarkahan untuk kertas 1, kita start daripada jawapan baru pergi ke jalan kerja. Okey, so jalan kerja pun kena ada jugalah untuk backup. Kalau jawapan kita betul, so kita tak tengoklah jalan kerja. Tapi kalau jawapan kita salah, kita akan tengok jalan kerja mana yang betul. Okey, mengikut dia punya hierarchy pada dia punya skema. Okey, sekarang kita tengok set 2 pula. Okey, set 2. Sama juga dalam set 2, 2 soalan juga. Dan soalannya adalah soalan nombor 2 dan 4 juga. Soalan negeri yang sama kan. Okey, so nombor 2 soalannya dia bagi kelas bagi 3 orang pelajar. Okey, so ada kelas. Okey, ada pelajarnya Arif Chua Logan. Kelasnya 5 berlian, 5 zamrud, 5 mutiara. So soalannya julat juga. Okey, dia minta nyatakan julat. So cikgu kata apa tadi? Julat mestilah image yang ada objeknya. So image mana yang ada objek sekarang? Image 5 berlian dan 5 mutiara. Mesti tulis dalam bentuk apa kalau julat? Julat mesti tulis dalam bentuk tata tanda set. Okey, so buat tata tanda set, tulis jawapan. 5 berlian. Okey, koma, apa lagi satu? 5 mutiara. Macam tu. Okey. Next questions. Dia suruh awak tentukan sama ada hubungan itu ialah suatu fungsi. Sama lagi soalan. Ini macam kita buat latihan berulang lah maksudnya. Okey. So fungsinya apa tadi cikgu kata? Mesti 1 kepada 1 ataupun banyak kepada 1. Image mesti dipetakan 1 sahaja. Okey, so kita tengok sini. Banyak kepada 1. Okey, pas. 1 kepada 1. Oh, pas juga. Okey. So ini adalah fungsi. Okey, jadi untuk jawapan B, jawapannya fungsi. Okey, so taburan markah. Okey, agihan markah. 1 markah untuk setiap 1 jawapan yang betul. Sebab soalan simple now. Okey, so soalan yang seterusnya dalam set 2. Soalan terakhir lah sebenarnya yang kita bincang sekarang ni, hari ni. Okey, so dia bagi soalan nombor 4. Dia kata diberi G kepada X, memetakan umur, dia bagi modulus. Okey, dia ajak kita main dengan modulus. Modulus sangat special. Dia adalah perangkap. Perangkap sangat. Okey. So kita buat satu-satu, relax. Kita tengok apa soalan dia. First dia kata dia suruh awak cari G negatif 1. Okey, cari G negatif 1. Yang ni tak ada masalah, simple. First tukar dulu dalam bentuk persamaan fungsi G kepada X. Maksudnya persamaan dia Gx sama dengan modulus kekalkan modulus 4X tolak 5. Okey, siap. Itu yang first, belum siap lagi. Buat nak bagi jawapan. So dia kata G negatif 1. So G negatif 1 sama dengan macam tadi juga, gantikan X. X digantikan dengan negatif 1. So di sini X juga perlu digantikan dengan negatif 1. Jangan buka modulus. Okey, kenapa jangan buka modulus? Sebab kita nak cari image-nya. Diberi objek, nak cari image. So jangan buka modulus. Okey. So kita akan buat 4 darab negatif 1 tolak 5. 4 darab negatif 1 dapat negatif 4. Tolak 5, negatif 4, negatif 5 dapat negatif 9. Modulus negatif 9. Nak buat jawapan kan? Baru buka modulus. Okay, negatif 9. Bila dia duduk dalam modulus, maksudnya jawapan akhir dia sentiasa positif. So jawapannya adalah 9.
Okey, dan sebab soalan ni adalah direct forward, jadi hanya ada markah untuk jawapan sahaja. Kita tengok soalan nombor B. Soalan B, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua dia kata objek bagi 3. Ini dia, perangkap sudah mari. Okey, objek bagi 3. So 3 ni apa? Kalau dia minta objek bagi 3, maksudnya 3 ni adalah image. Kan? So 3 ni duduk belah kanan. Faham tak? Dia duduk belah kanan. Okey, dia nak awak cari objeknya. Jadi kita dah ada kita punya persamaan fungsi Gx sama dengan set 4x. Set modulus 4x tolak 5. Kenapa je sebut set? Apa yang cikgu tengah fikir sekarang? Okey, dan dia kata 3 ni adalah image. Modulus 4x tolak 5 ni dia y kan? Benda ni adalah y. Sebab tadi kita dah buat Gx sama dengan y. Y tu adalah image. So kita boleh samakan. Okay, kita boleh samakan. Kita boleh tulis kat sini modulus 4x tolak 5 sama dengan 3. So kita tahu objek sentiasa x. Jadi bila kita cari x dalam ni, kita akan dapat jawapan untuk B. So kita kena buka modulus. Sekarang ni modulus ni duduk kat bahagian mana? Kiri. Bila duduk belah kiri, kita nak cari objek. Nak cari objek, buka modulus awal-awal. Nak cari image, buka modulus waktu last. Okay. So nak cari objek, buka modulus awal-awal. Jadi kita buka modulus. Apa yang berlaku bila kita buka modulus? 4x tolak 5. Dah kena buka ni modulusnya. 3 ni akan jadi tambah tolak 3. Okay. Maksudnya 3 ni ada dua kemungkinan. Mungkin dia adalah positif dan mungkin dia adalah negatif. Efek daripada kita buka modulus tu tadi. Okey. Lepas tu, bila jadi macam ni, maksudnya awak kena selesaikan dua benda lah. First, 4x tolak 5 sama dengan 3 yang positif. Kemudian, 4x tolak 5 sama dengan 3 yang negatif. Okey. So, kita bawa ke kanan. Sini kita akan dapat 4x sama dengan negatif 5 bawa pergi kanan akan dapat 5. 5 tambah 3 dapat 8. Okey, so 4x dengan 8. Jadi x 8 bagi 4 awak dapat 2. Okey, untuk yang ni pula negatif 5 bawa pergi kanan jadi 5 tolak 3 dapat 2. So sini 4x sama dengan 2. So x adalah 2/4 which is 1/2. Okey. So, total markah adalah 3 markah. Maksudnya, untuk soalan yang ini, untuk soalan yang ini, bila awak betul dua-dua nilai, baru awak akan dapat 2 markah. Ngam. Kena betul dua-dua Kalau betul satu je, apa yang akan berlaku? Awak tak akan dapat 2 markah. Awak tak akan dapat full mark. Okay. Then, lagi satu, kalau contohlah awak salah bagi sini tak dapat full mark, kita akan tengok dekat bahagian ini. Kaedah awak buka modulus. So, kalau awak dapat 4x tolak 5 sama dengan plus minus 3, dekat sini awak ada B1. Okay, so ada peruntukan 1 markah untuk jalan kerja yang itu. Okay, jadi boleh faham tu je sebenarnya. Tak ada banyak apa yang kita nak discuss. Cikgu rasa student cikgu pun sekejap je kot buat latihan ini. Kan? Betul tak? Okay. So kita jumpa lagi esok untuk countdown hari yang ke-33 sebelum trial admit. Okay. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan share.